andaikan saja bisa kembali ke masa-masa yang dulu lagi, di mana kita pernah saling bahagia, cinta dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca panas katanya. Saudara Muhammad Kapli, saudara Zamari ini saban malam menemani saya. Itu juga Izzuddin, saudara Z Izwan, saudara Zainuddin Ismail, saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchung 2. Begitu juga saudara Mak, saudara Mat Paridan Tukiman, saudara Zack Peri, apa khabar sahabat dari Johor Bahru. Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih hadir saban malam bersama dengan saya dari Sungai Petani. Begitu juga saudara Azrul Jalil, dahsyat katanya. Siapa yang dahsyat tak tahulah saudara. Puan Rosmini dari Pontian Johor, saudara Abdul Majid, terima kasih dari Pekan Pahang. Itu juga Syed Abdul Hakim Jaafar dari Kota Singapura. Salam untuk semua katanya. Moga kita semua dalam keadaan baik-baik, sihat dan dalam barakah ilahi. Puan Halimah Ismail, selamat malam. Puan Rosini Kurungut dari Sarawak. Begitu juga saudara Richard Bakri, saudara Kamisan Dahlan. Salam satu Malaysia. Puan Umi Kasum, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Khabar anda semua? Doa saya anda sihat ya. Begitu juga saudara Wan M. Bakri. Kata Raja Kamal, Raja Baizan, cuaca panas. Memang suasana memang panas sekarang ni saudara. Puan Habidah Kamat dari Sijangkang, Selangor, saudara Abdul Rahman, saudara Muhammad Asri, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan. Begitu juga saudara Sidik Husin, selamat malam saudara. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Sebab malam ini pencerahan macam-macam ada cerita yang perlu saya cuba uraikan. Ya. Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Puan saudara Hizam Ma'asih dari Selayang Utama. Begitu juga Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, Johor. Di luar masih lagi berdentam, teman-teman, warga keturunan Tionghoa bermain mercun dan bunga api. Inilah malam apa ini, dia punya Cap Gomez, saudara. Saudara Said Wahab dari Tanjung Piai, terima kasih jauh dari Tanjung Piai, di hujung sana, saudara. Saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan, saudara Elias Muhammad. Itu juga Mira Harun, Rubidin, saudara Nur Maria dan teman-teman yang lain, saudara. Baik, saudara. Hari ini hari Sabtu 24 Februari dan tinggal lagi 17 hari saudara untuk kita menuju Ramadan. Namun perlu diinsafi bahawa kita sudah masuk hari yang ke-1431. 1431 virus sebut melanda negara kita. Sejak itu saudara, kabarnya sudah pun 5,235,658 warga kita yang dijangkiti dan tewas 37,347. Alhamdulillah sepanjang minggu ini tidak ada kematian dilaporkan. Saudara, bagaimanapun saya yakin besok hari Ahad mungkin ada juga teman-teman yang menghadiri majlis, walimatul urus dan sebagainya. Bila ada keramaian, pastikan kita menjaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita, saudara. Baik, kita teruskan dengan naluri kehidupan. Sekali lagi saya nak jelaskan, saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i. Saya hanya menyantuni tulisan teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Kalau anda juga mempunyai tulisan, silalah hantar, tak ada masalah, saudara. Begitu juga saudara Aziz, saudara Puan Norelela. Saudara, menurut tulisan teman saya ini katanya, dalam bersahabat, jangan mudah menuding jari menyalahkan teman-teman yang ada sekiranya dia melakukan kesalahan yang menyakitkan hati kita. Jadi oleh itu tebalkan hati kita, tebalkan kulit hati kita
daripada tergurih dan termakan bisikan hati kecil yang sentiasa ingin memberontak dan mengancam mereka. Sesungguhnya mereka juga adalah manusia yang sering melakukan kesalahan. Jadi peranan kita adalah menjauhi segala fikiran negatif yang dapat mengeruhkan ikatan persahabatan. Jadi bagaimana cara untuk menolak fikiran negatif perihal teman dan sahabat yang sentiasa ada seling kita? Jawapannya, setkan pemikiran kita dengan segala kemungkinan dan selalulah bersangka baik terhadap sahabat. Jauhi sifat sekap jarang ataupun bersangka buruk yang boleh memburukkan keadaan. Saudara Azlan, jangan pernah mendedahkan diri kita pada perasaan mudah menyalahkan orang lain. Cari dan keluarkanlah dahulu kesemua kemungkinan yang ada di sebalik kesilapan yang kita lakukan, maka sahabat kita itu mengeluarkan kenyataan begitu sebelum kita menyalahkan mereka. Hanya dengan cara itulah kita akan terus berjaya bagi menjaga keutuhan hubungan persahabatan. Hari ini sahabat karib setengahnya menjadi musuh bagi setengah yang lain, kecuali orang yang persahabatannya berdasarkan kepada ketakwaan. Sesungguhnya sahabat yang baik adalah mereka yang sudi membetulkan kesilapan dan sentiasa ada bersama kita, memimpin tangan kita serta memberi semangat untuk terus membaiki diri menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ingat, itu hanyalah sekadar panduan dalam naluri kehidupan kita, saudara. Bagaimana dengan kata-kata mutiara teman-teman yang berkirim pada saya? Salah satu kiriman yang agak menarik yang saya ingin bacakan ialah kesalahan masa lalu adalah pelajaran agar kita hidup hari ini dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan masa depan seburuk masa silam. Oleh itu, jangan sesekali bertukar-cita terhadap apa yang luput dari anda dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang kita miliki. Sewajarnya, bersederhanalah dalam sebarang tindakan. Saudara, malam ini juga saya ingin mengingatkan adalah merupakan malam Nisfu Syakban, malam Seribu Rahmat, di mana ia juga merupakan malam yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai malam penuh keberkatan. Oleh itu, saudara, selepas bicara kita, bertimpuhlah di atas sejadah sambil kita memohon keampunan ilahi. Keampunan untuk kedua orang tua kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah tiada. Kalau mereka masih hidup, kita mohon keberkatan kehidupan mereka. Dan kalau telah kembali menemui Allah, kita berdoalah agar roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Dan kita harus berdoa dengan penuh tawaduk, saudara, agar dimurahkan rezeki, diberikan sihat tubuh badan, serta mendapat keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan negara kita aman, bahagia, sejahtera. Ingat saudara, malam ini amat mustajab di mana doa-doa kita dimakbulkan. Oleh itu, perbanyakkan solat, sujud terhadap Yang Maha Esa. Ini sekadar peringatan saudara, jangan lupa malam ini adalah malam Nisfu Syakban. Baik saudara, bicara kita teruskan. Seperti biasa, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika negara berbelanja tanpa had, maka kita boleh jadi muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya ingin mengingatkan, saya mengizinkan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat saudara, ini pencerahan politik dan matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi pencerahan, kita harus berpegang kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak bersetuju tak apa, bersetuju alhamdulillah. Kalau tak bersetuju, nak hantar kiriman boleh. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat saya, kita must agree. We must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Baik, apa tajuk bicara kita malam ini? Bicara kita malam ini tajuknya sampai bila mau terus berbalah. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, saudara. Saya perlu memberi laporan tentang kajian cuaca. Setakat ini, saudara, sebanyak 12 kawasan di seluruh negara
telah pun merekodkan suhu panas terhadap tahap berjaga-jaga ini sehingga jam 6 petang tadi. Demikian menurut laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sebab Met Malaysia memaklumkan di Semenanjung, kawasan yang terlibat dengan tahap suhu berjaga-jaga ialah 9 lokasi di Kedah, di Pulau Langkawi, Padang Terap, Sek, Baling, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Pandang dan Kulim. Di Perlis dan Kuala Kangsar, di Perak, sementara di Sabah pula ia membabitkan di kawasan Beaufort, saudara. Amaran tersebut dikeluarkan susulan suhu maksima harian telah pun mencecah di antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut berdasarkan rekod yang dicatatkan. Selain cuaca panas tahap 1, Met Malaysia mengklasifikasikan suhu antara 37 ke 40 darjah Celsius sebagai tahap 2 dan lebih 40 darjah Celsius sebagai tahap 3 yang amat berbahaya. Jadi, kalau boleh, saudara elakkan untuk kita banyak masa di luar rumah ataupun kalau ada air, simpanlah di rumah, saudara. Sebab saya mendapat perkabaran menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Shelmi Yahya. Beliau menyatakan bekalan air sedia ada di Sabah di empangan negeri mencukupi sehingga tempoh 3 bulan sekiranya berlaku musim kemarau berpanjangan. Kiranya keadaan kemarau semakin berpanjangan, Jabatan Air Sabah akan melaksanakan catuan dan menyarankan untuk langkah penjimatan air. Dalam mesyuaratnya, katanya dengan Jabatan Air Sabah, pihaknya telah membincangkan isu bekalan air di Sabah berikutan keadaan cuaca panas yang sedang melanda negeri itu. Setakat yang dimaklumkan, Jabatan Air Sabah bersedia untuk memastikan bahawa jabatan tersebut mempunyai bekalan air yang mencukupi di empangan yang ada pada masa ini. Tapi kalau berlarutan lepas 3 bulan, kalau kemarau, berhati-hatilah warga Sabah. Datuk Shelmi yang juga Menteri Kerja Raya berkata saat ini JAS ada melaksanakan catuan berikutan setengah pengagihan paip bagi memastikan semua pengguna mendapat bekalan air yang mencukupi. Hati-hati, saudara. Baik, kita mula dengan khabar dari India. Aduhai, India telah pun melaksanakan catuannya untuk tidak mengeksport makanan-makanan dalam menjamin keterjaminan makanan seperti beras, bawang dan sebagainya. Namun begitu, petani-petani di India telah pun menuntut agar harga yang lebih tinggi untuk tanaman mereka. Dan mereka semalam telah pun membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi dan menteri-menteri lain dalam bantahan terhadap kerajaan beberapa bulan sebelum pilihan raya umum menjelang Mei ini. Mei adalah bulan yang agak kritikal bagi kerajaan negeri India kerana akan berlangsung pilihan raya umum. Ribuan petani memulakan perarakan dipanggil sebagai Delhi Chalo ataupun Ayuh ke Delhi, tetapi telah pun dihalang semalam oleh pasukan keselamatan yang menggunakan meriam air dan gas pemedih mata, dan itu juga mengakibatkan seorang penunjuk unjuk rasa terkorban. Kemarin Kementerian Petani mengumumkan satu program mega di seluruh India untuk mendesak tuntutan mereka dipenuhi. Dan mereka menyifatkannya sebagai hari hitam dan disusuli dengan perhimpunan traktor lebih di lebuh raya dan mesyuarat awam pekerja ladang di Delhi pada 14 Mac akan datang. Unjuk rasa, bendera-bendera hitam dinaikkan, gambar Perdana Menterinya dibakar, patungnya dibakar dan sebagainya. Bagaimanapun petani-petani tersebut, kabarnya Menteri Dalam Negeri Amit Shah selaku Ketua Menteri Negeri Haryana yang didakwa menggunakan pasukan polis untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dan cuba untuk mengendurkan keadaan, mahu membayar pampasan sekitar RM573,300 kepada mangsa yang terkorban. Tapi ianya ditolak dan pihak penunjuk perasaan mahu menuntut supaya satu bedah siasat dilakukan sepenuhnya. Itu di India, saudara. Sebagaimana saya katakan, Pakistan pun masih belum lagi selesai. Dunia semakin kelang kabut jadinya, saudara. Di Gaza, saudara, saya difahamkan bahawa Hamas sedang menanti apakah akhirnya rundingan gencatan senjata di Kairah. Dan pihak Hamas sedang menunggu untuk melihat apa yang dibawa oleh pengantar mereka.
Pihak pengantara meningkatkan usaha untuk mendapatkan gencatan senjata di Gaza dengan harapan ia dapat menghentikan serangan Israel ke atas bandar selatan Gaza, Rafah yang kini menempatkan lebih 1 juta orang yang berlindung di sana selepas kehilangan tempat tinggal. Minggu lalu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah pun bertemu pengantara Mesir di Kairah untuk membincangkan gencatan senjata dalam lautan pertamanya sejak Disember lalu. Dan Israel kini dijangka mengambil bahagian dalam perbincangan hujung minggu ini di Paris menerusi pengantara Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar. Namun, dalam keadaan begitu, Israel masih lagi melakukan tindakan ganas apabila pesawat dan kereta kebal Israel terus menyasarkan kawasan di seluruh semenanjung Gaza sejak semalam. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Israel. Israel juga, saya hairan sebenarnya apakah hasrat sebenar rejim Zionis terhadap kedudukan di semenanjung Gaza. Kini segala-galanya terdedah apabila Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencadangkan agar pelan pasca perang untuk Gaza yang membayangkan bahawa pentadbiran di bawah kawalan Israel tanpa hubungan dengan Hamas atau penyokong asing. Rancangan sebut katanya walaupun selepas perang, tentera Israel akan mempunyai kebebasan yang tidak terbatas untuk beroperasi di seluruh Gaza bagi menghalang sebarang kebangkitan semula perjuangan warga Palestin. Pegawai Hamas yang berpangkalan di Beirut, itu Osama Hamdan, semalam turut mengecam rancangan itu dan mengatakan ia tidak akan berjaya dan akan ditentang habis-habisan. Katanya rancangan itu menunjukkan bahawa Netanyahu benar-benar enggan mengiktiraf negara Palestin dan berkeras untuk memisahkan tebing barat Gaza, Batu Maqdis dan tebing barat. Ini bermakna rancangan sebenar entiti Israel adalah untuk merampas tanah Palestin dan memecah belahkan warganya. Semalam juga jurucakap Abbas, Nabil Abul Rudineh, yang dipetik oleh agensi berkata beliau turut menyela rancangan itu. Dia menegaskan Gaza hanya akan menjadi sebahagian daripada negara Palestin yang merdeka dengan Baitul Muqaddis sebagai ibu negaranya. Sebarang rancangan yang bertentangan pasti akan gagal. Israel tidak akan berjaya dalam percubaan untuk mengubah realiti geografi dan demografi di semenanjung Gaza. Jika dunia mahukan keamanan di wilayah ini, pendudukan haram Israel di bumi Palestin harus segera ditamatkan dan diiktiraf negara Palestin yang merdeka, katanya. Itu keadaan saya, dan laporan daripada New York mengatakan bahawa serangan Israel ke atas hospital memang disengajakan. Demikian menurut Pertubuhan Kemanusiaan, Perubatan Antarabangsa Doctors Without Borders yang menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menuntut agar gencatan senjata di Gaza serta memastikan perlindungan terhadap kemudahan kesihatan termasuklah pekerja dan pesakit. Susah Agung MSF Christopher Lockyer berkata dunia sedang memerhatikan tindakan Badan Keselamatan Dunia itu yang seolah-olah sengaja dan membiarkan orang awam terus mati. Dia ucap dalam persidangan di UNSC, katanya beliau menyuarakan kemarahannya terhadap veto Amerika Syarikat yang menghalang resolusi yang paling diperlukan bagi menuntut gencatan senjata segera berterusan. Kegagalan melaksanakannya adalah kecuaian yang teruk. Perlindungan orang awam di Gaza tidak boleh bergantung kepada resolusi UNSC saja kerana ia seolah diperalatkan atas nama kemanusiaan. Lockyer berkata dianggarkan lebih 1.7 juta dipindahkan secara paksa. Ramai yang mengalami kecederaan dan dijangkiti penyakit. Usaha untuk menyediakan penjagaan kesihatan menjadi hampir mustahil di Gaza selepas kemudahan kesihatan turut menjadi sasaran rejim. Jadi krisis kemanusiaan di Gaza mengakibatkan wanita yang hamil tidak menerima rawatan perubatan selama berbulan-bulan. Malahan, wanita yang sedang bersalin tidak mendapat ruang bersalin yang sempurna. Mereka bersalin dalam kemah plastik dan bangunan awam. Itu juga kanak-kanak yang terselamat dalam peperangan pula bukan sahaja akan menanggung kecederaan dan trauma, sebaliknya mereka berdepan dengan ketakutan berterusan selepas menyaksikan
ahli keluarganya dibunuh di depan mata mereka. Jadi katanya, kecederaan psikologi ini menyebabkan kanak-kanak seawal usia 5 tahun memberitahu mereka bahawa mereka lebih rela mati daripada menerus kehidupan kesan daripada kezaliman rejim Zionis. Saya dalam keadaan begitu, saya agak tertarik apabila melihat ini sebenarnya saya selalunya di Oman, kebanyakan kanak-kanak menyimpan wang dalam tabung untuk setahun dan ia akan dibuka sebelum bulan Ramadan. Tapi nampak gayanya hasilnya untuk tahun ini semuanya disedekahkan khusus untuk anak-anak di Gaza, Palestin. Kanak-kanak pun faham tentang derita anak-anak Gaza. Saya rasa ada mungkin admin ada tipnya, kalau ada saya nak tunjuk saudara bagaimana kedudukan anak-anak di Gaza, di Oman saudara. Mereka menyimpan wang dalam tabung selama setahun. Selalunya tabung itu dibuka pada awal Ramadan. Dan apabila sampai waktunya, bila dibuka, maka katanya untuk kali ini seluruh simpanan mereka, bukan untuk beli baju, bukan untuk kegunaan peribadi, sebaliknya akan dihantar ke Palestin. Secara begitulah keprihatinan anak-anak kecil di Gaza, di Oman, saudara. Mereka menyimpan dalam tabung setahun lamanya. Ada yang letak duit siling, ada yang minta not-not kertas, ya. Dan semua wang itu tidak digunakan untuk peribadi mereka kali ini. Sebaliknya, kesemua wang tersebut akan dihantar bagi membantu rakan-rakan mereka yang merupakan anak-anak kecil di Gaza. Anak kecil begitu prihatin bagaimana kita, insan yang sudah besar. Sebab itu saya marah sangat bila melihat aman Palestin, bagaimana wang-wang sebut seolah-olah tidak kesampaian. Sebaliknya digunakan beli emas dan sebagainya. Sebaliknya anak-anak kecil di Oman, saudara, mereka menyimpan, menabung untuk membantu sahabat-sahabat mereka. Mudah-mudahan anak-anak ini merupakan anak-anak syurga. Jiwa mereka begitu terpanggil untuk membantu teman-teman mereka yang mengharapkan bantuan. Dan saya juga mengharapkan agar warga ni malam ni 10 Syakban, saudara, agar warga dunia lebih prihatin terhadap untuk nasib warga Gaza. Baik, saudara, beralih kepada negara kita, sebagaimana kita tahu bahawa 26 hari bulan nanti Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim akan melaksanakan tugas pertama baginda untuk membuka secara rasmi persidangan Parlimen. Saudara, sebenarnya titah Sultan Ibrahim selepas dilantik sebagai Yang Tuan Agong pada 31 Januari lalu, ia bakal menjadi tumpuan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 Isnin depan, saudara. Malahan saya difahamkan bahawa titah tuanku itu akan disiarkan secara langsung pada jam 10 pagi menerusi siaran rasmi dan platform dalam talian, di mana ucapan sebelum ke baginda bukan sekadar dinantikan oleh ahli parlimen, tapi juga rakyat yang ingin mengetahui intipati dan isi hati Duli Yang Mulia Tuanku Seri Paduka Tuan Agong. Bagaimanapun, sebelum urusan titah diraja berlangsung dalam Dewan Rakyat, Duli Yang Mulia Tuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tengku Raja Zarif Sofia dijadual berangkat ke dataran Parlimen bagi istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan. Itu juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta kedua-dua timbalannya, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Faridah Yusof, bersama dengan Barisan Jemaah Menteri serta ketua-ketua perwakilan asing turut dijadual menghadiri istiadat berkenaan. Berdasarkan takwim di laman rasmi Parlimen, persidangan kali ini akan berlangsung selama 19 hari dengan tumpuan utama adalah perbahasan titah diraja oleh ahli Parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac, dan ia diikuti dengan jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Persidangan Dewan Rakyat kemudiannya diteruskan dengan pembentangan rang undang-undang. Antaranya adalah rang undang-undang Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah RUU 355.
Selain rang undang-undang bagi merealisasikan penubuhan sebuah agensi tunggal sepadan negara turut dijangka dibentangkan pada suku pertama tahun ini. Penubuhan SBA, saudara, SBA itu agensi tunggal sepadan negara sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri ketika pembentangan Belanjawan 2024 lalu adalah sebahagian daripada inisiatif memperkukuhkan tahap kesiapsiagaan pertahanan dan keselamatan negara. Minggu pertama, sidang Dewan Rakyat juga dijangka melibatkan prosiding berhubung pengurusan pelaksanaan projek Sistem Tol Aliran Pantas Pelbagai Lorong MLFF oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC. Saya ingat kali terakhir Dewan Rakyat bersidang adalah pada 30 November tahun lalu. Sama-samalah kita lihat, kita nantikan persidangan Dewan Rakyat yang bagi saya begitu bersejarah, saudara. Kita berbalik kepada Kongres Ekonomi. Hari ini, saudara, MARA telah mengadakan pertemuan dengan beberapa agensi-agensi dan orang awam untuk mendapat input ataupun pandangan-pandangan apakah isu yang akan dibawa dalam Kongres Ekonomi negara yang bakal diadakan pada 29 Februari mendatang. Bagaimanapun, Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, beliau menyatakan bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 tidak harus dijadikan polemik atau dianggap langkah untuk menafikan hak bukan Bumiputera. Katanya Kongres itu lebih berpaksi kepada matlamat utama untuk merangka strategi terbaik bagi mengangkat tahap sosial dan ekonomi yang jelas termaktub dalam Perlembagaan bawah perkara 153 Hak Keistimewaan Orang Melayu. Jadi katanya kalau kita lihat statistik yang mutakhir oleh Jabatan Perangkaan Negara, sejumlah 70.1% rakyat Malaysia terdiri daripada Bumiputera. Dan bila kita bercakap soal mereka, itu Bumiputera, kita bukan menafikan hak bukan Bumiputera katanya. Sebab itulah menurut Datuk Ashraf, dari awal lagi, Datuk Seri Zaid Hamidi selaku pengerusi Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ini, beliau menyatakan dengan jelas bahawa Kongres tersebut tidak harus dilihat dengan pendekatan top-down ataupun dari atas ke bawah. Sebaliknya harus dilihat iaitu down-top, iaitu dari bawah ke atas. Kongres Ekonomi Bumiputera dijadualkan pada akhir bulan ini iaitu 29 Februari hingga 2 Mac di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Temanya adalah positif, progresif, inovatif. Ia adalah landasan penting dalam mencari jalan serius bagi memperkasakan ekonomi Bumiputera. Menurut Datuk Seri Ashraf Wajidi lagi katanya, antara objektif program tersebut adalah untuk merangka hala tuju dan pendekatan baru bagi memperkasakan ekonomi Bumiputera untuk Klasa 1 iaitu transformasi pendidikan dan moral insan. Dijangkakan sejumlah 5,000 peserta termasuk beberapa pertubuhan bukan kerajaan akan hadir. Selain itu, program tersebut turut terbuka untuk orang ramai di mana pameran juga gerai-gerai usahawan akan dibuka. Kalau anda punya waktu, silalah pergi menghadiri Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 29 Februari hingga 2 Mac. Saudara, kita balik pada tajuk asal kita. Ya, sampai bila kita mau terus berbalah, itu tajuk bicara kita malam ini. Sebab itu saya agak tertarik dengan kenyataan yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi. Beliau mengingatkan, dia kata, jangan jadikan isu kejatuhan ringgit sebagai alat sepak terajang politik sehingga tidak bersandarkan kepada fakta. Katanya Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah pada tahun lalu dengan kadar inflasi dan pengangguran menurun selain pertumbuhan ekonomi dapat dipertahan dalam dunia berdepan dengan kelembapan ekonomi. Jadi walaupun ada masalah ringgit katanya, tapi pelaburan pada tahun lalu tertinggi dalam sejarah. Jadi kadang-kadang orang lupa. Jadi mereka menjadikan isu politik dan menghentam kromo.
Jika dunia tidak ada keyakinan, masa mungkin pelaburan tentunya perlahan. Jadi kita bimbang kalau ringgit jatuh, kemudian inflasi naik, pertumbuhan terbantut, pelaburan tak datang. Itu kita bimbang. Tapi sekarang semua angka dan data ekonomi katanya menunjukkan kita di landasan yang betul. Sebab itu, sementara kita mencari jalan untuk memperbaiki, janganlah dijadikan isu ini sebagai sepak terjang politik sehingga tidak berdasarkan pada fakta. Pada masa yang sama, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa Al-Quran menekankan soal akhlak dan nilai manusia yang secara jelas mempunyai hubungan kait dengan pembangunan sesebuah tamadun. Dia katanya Malaysia tidak berpandukan teori ekonomi barat semata-mata. Sebaliknya, turut mengikut apa yang diterapkan dalam Al-Quran, iaitu nilai etika dan moral dalam pembangunan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyinggung, dia kata apa artinya pembangunan? Bangunan pencakar langit, tapi rakyat di bawah tertekan, tak dipedulikan. Ini juga kalau saudara ingat, semalam Dunia Islam Perak juga turut melontarkan pandangan yang sama. Jadi kata Seri Anwar Ibrahim, apa arti gedung hebat? Tapi pekerja di dalam ditekan dengan gaji rendah. Jangan sambil kita membangun, kita merobohkan. Yang kita bangunkan ialah gedung besar, industri hebat. Tapi dalam masa yang sama, kita robohkan akhlak, nilai kemanusiaan dan keadilan disisihkan. Gedung syarikat untung berbilion, tapi pekerja gaji terlalu rendah. Sukar makan, sukar untuk menjaga keluarga. Jadi kalau gedung hebat, pendapatan tinggi, namun akhlak pekerja kian merosot, ini mendatangkan masalah pada negara. Sebab itu, kata Seri Anwar Ibrahim, Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam harus difahami secara menyeluruh dan tidak ditafsir mengikut kesesuaian atau keutamaan sendiri. Al-Quran itu tentang kefahaman, tak boleh ambil cebisan dan hukum saja. Sebab itulah matlamat syariah bukan soal hukum saja, ada matlamat keadilan dan keamanan sejagat. Jadi kita kena faham, saudara. Jangan jadikan isu ringgit saja ini sebagai sepak terjang. Kemudian kita menafikan. Sebab dalam Al-Quran juga menuntut umatnya sentiasa, umat Islam ni sentiasa tabah dalam menghadapi sebarang musibah dan bersyukur apa yang kita hadapi. Dalam keadaan begitu, saudara, saya agak tertarik hati dengan sahabat saya, saudara Al-Banjari. Awal-awal pagi tadi dia menghantar kiriman kepada saya yang bagi saya agak menarik untuk kita hayati bersama, di mana walaupun ringkas namun padat, saudara. Beliau cuba menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh seorang mantan menteri dari UMNO, tapi kini menjadi jurubicara pada salah satu kerabat dalam Perikatan Nasional. Apabila dia mengungkapkan ayat-ayat, saya tak pernah tengok harga barang semahal sekarang. Jadi bila saya tengok tu saya sekadar tersenyum simpul, saudara. Bila menatap jawapannya ada kelucuan, tapi boleh juga kadang-kadang orang kata nilai buruk, saudara. Kata orang Perak. Tapi amat dalam maksudnya. Apabila dia menyatakan, kita dengar, saudara, baik demi baik. Dia kata betul, Tan Sri. Dan saya juga tak pernah tengok begitu ramai pemimpin Melayu Islam terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa dalam sebuah negara yang dikatakan sebagai sebuah negara Islam. Ini menjawab, dia kata, Tan Sri kata dia tak pernah tengok lah bahawa harga barang semahal ni sekarang. Jadi Al-Banjari dia kata betul. Saya juga tak pernah tengok begitu ramai pemimpin Melayu Islam terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa dalam sebuah negara yang dikatakan sebagai negara Islam. Betul. Tan Sri, saya juga tak pernah tengok, katanya, begitu ramai pemimpin Melayu Islam yang sikap, amalan serta budaya politiknya suka berdolak-dalik, bercakap sesuka hati, menggunakan agama dan bangsa untuk meraih sokongan dan undi setiap ketika, terutama semasa pilihan raya. Al-Banjari juga tu lagi, dia kata betul, Tan Sri. Saya juga tak pernah tengok dalam sebuah negara Islam di mana para pemimpin politiknya tidak menjadikan credibility, integriti dan good governance sebagai prinsip hala tuju urus takbir kepimpinan dalam negara.
Al-Banjari meneruskan lagi tataannya. Saya senyum, saya bergerak. Dia menyanggah kenyataan di Bagan Datuk semalam lah, saudara. Dia kata, betul Tan Sri, harga barang mahal sekarang. Namun, dia kata, sejak akhir balik, saya juga tidak pernah dengar mak bapak kita balik dari pasar, merungut bahawa semua barang tidak mahal dan semakin murah. Jadi kata betul Tan Sri, saya juga tak pernah tengok dalam negara ini begitu ramai pemimpin politik yang ada bakat buat lawak jenaka. Seperti juga Tan Sri. Jadi saudara, fikir-fikirkanlah kenyataan ini saudara. Dalam pada itu, ada juga teman yang mengatakan apabila ringgit kita jatuh. Ini antara mereka yang kononnya hebat. Pakar dalam bidang ekonomi kononnya mengatakan ringgit jatuh berbanding euro, berbanding dengan pound, berbanding dengan Australia, New Zealand, Singapura, India dan Indonesia. Jadi bila kita menyemak saudara, kita hayati betul-betul tentang kadar inflasi dan juga kadar OPR, iaitu interest rate negara kita ni sebenarnya adalah yang paling rendah antara semua negara disebut. Interest rate ataupun kadar OPR Malaysia cuma 3. Amerika 5.5. Euro secara 4.5. United Kingdom England 5.25. Australia 4.35. New Zealand 5.5. Singapura 3.48. India 6.5. Dan Indonesia 6. Sedangkan Malaysia cuma 3 mata saja, saudara. Itu yang diumumkan oleh kadar OPR. Malaysia yang terendah berbanding dengan negara yang dikatakan duitnya naik, meningkat dan sebagainya. Bagaimana kita lihat inflasi? Malaysia cuma 1.5%. Amerika 3.1% inflasinya. Ini di Euro. Euro ni negara-negara Eropah, saudara. 2.8%. England sudah pun mencecah 4%. Australia 4.1%. New Zealand 4.7%. Singapura sendiri inflasinya 3.7%. India 5.1%. Dan Indonesia 2.57%. Malaysia cuma 1.5%. Jadi kita perlu hayati, saudara, kita kena faham. Kalau kita nak melonjakkan nilai mata wang ringgit dalam sistem perbankan dan sebagainya, kononnya nak dapat supaya nilai ringgit berbanding dengan dolar itu tinggi dan sebagainya, maka perlu dinaikkan kadar OPR ataupun kadar faedah semalaman dalam sistem perbankan. Yang pasti terkesan adalah rakyat. Itu rakyat yang berhutang dengan bank. Tentulah tunggakan hutang dengan agensi keuangan melonjak dan perlu dilunaskan. Contoh, kalau kita beli kereta motor, maka nilai hutang pasti bertambah sebab interest ataupun kadar faedah jadi naikkan. Begitu juga ansuran bulanan yang perlu dilunaskan, turut terheret untuk meningkat naik. Bagaimana dengan dengan pinjaman pembelian hartanah, rumah, bayaran ansuran rumah, saudara, nak beli kedai serta hutang piutang yang lain. Jadi apakah dengan tidak menaikkan kadar faedah OPR dianggap satu kesilapan besar yang mewajibkan warga melontarkan maki hamun kepada pimpinan kerajaan kerana kesan tidak menaikkan kadar OPR tersebut. Maka ringgit dilihat menyusut. Jadi yang ini juga saudara perlu kita fikirkan bersama. Saya bukan pakar ekonomi, kena ingat saudara. Tapi kalau kita bukan ahli ekonomi, eloklah jangan banyak songeh nak tunjuk pandai. Jagalah awal kita sendiri. Itu keadaan saya yakin bank negara juga mempunyai cara mereka menangani ekonomi negara. Tapi bagaimanapun saudara, bila kita bercakap soal sampai bila kita harus berbalah, saya kesian juga saudara. Bila saya menatap nota dari Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Dr. Akmal. Menarik juga saudara, dalam catatannya dia menyingkap soal perbalahan yang tak seharusnya dicetuskan, tetapi menjadi isu untuk saling tunding-menunding antara satu sama lain. Dia menyeru, mengeluhlah saudara. Dia kata, bila pandangan berbeza saja, dah mula orang cop bahawa saya ini geng dari parti lawan.
Sedangkan pemimpin itu perlu bawa suara rakyat di bawah, bukan hanya membodik pimpinan di atas. Kalau pandangan berbeza saja dah dicop untuk memecah belahkan keadaan, sedangkan perubahan yang perlu dilakukan tidak keluar dari norma-norma budaya yang rakyat mahu lihat dalam organisasi untuk kembali percaya pada organisasi kita. Jadi dia kata nak bodik-bodik lah, tapi yang paling penting kata Saudara Akmal, perut sendiri, perut rakyat mesti kenyang, bukan perut sendiri. Jadi sebab itu dia hantar kat mesej pada saya, selamat pagi untuk semua. Aduh, saya kata sampai bila lah balah. Bila Ketua Pemuda bercakap sikit, dituduh itu, dituduh ini. Itulah gambarannya. Saudara JSC tak bijak habis tentang politik dan waktu janji adakan ada dia berkuasa melalui single party. Kalau kerajaan campuran, saya tak faham saudara JSC. Saudara Amran Abi, memanglah dulu UMNO, Barisan Nasional memerintah secara solo. Sebab kita mendapat sokongan rakyat. Kita dominan. Tapi apa nak dibuat? Sejak tahun 2018, kita ditumbangkan. Itu gambaran, saudara. Saudara Ang Buntin dia kata dia ni kuat melenting. Saya tak kisah saudara Ang Buntin. Kalau Ketua Pemuda melenting memang wajar. Saya dulu sudah mengatakan pandangan pemuda tak semestinya sejajar dengan pandangan yang di atas. Pemuda harus bersikap lebih terbuka, lebih berani dan lantang. Jadi saya bukanlah menyokong sepenuhnya. Kadang-kadang apa yang disuarakan oleh Ketua Pemuda itu ada kebenarannya, saudara. Saudara Muhammad Harmi dia kata kenapa dulu era Datuk Seri Najib boleh diselesaikan masalah mata wang tanpa menaikkan OPR dan sebagainya. Saya pun tak tahulah keadaan begitu sebab saya bukan pakar ekonomi, saya. Kita tunggulah. Berilah kesempatan pada pimpinan menangani persoalan tersebut. Saudara, Jaka Linglu dia kata guling-guling boleh. Boleh tanya di bawah. Bersih 3 lah itu ini. Tak tahulah kita, saudara. Itu bab ekonomi. Saya selalu katakan, perut rakyat perlu disantuni. Ini satu hal lagi, saudara. Saya agak terperanjat sebenarnya. Ini menyentuh tentang Kementerian Pelancongan. Terus terang saya katakan, saya agak terperanjat bila tular di media sosial mengatakan bahawa Kementerian Pelancongan, katanya, atau pewarisan, sedang merencanakan untuk menjadikan beberapa jenis makanan tradisional kaum di negara ini sebagai antara tarikan pelancong. Termasuklah disebut iaitu bakut teh. Alamak, bila sebut bakut teh, saya seram sejuk badan saya. Tengkuk tu saya ceritalah, lawyer seloyer-lawyernya. Kalau apa yang ditularkan itu benar, macam mana pula negara kita ini adalah negara yang menetapkan Islam sebagai agama resmi, agama persekutuan. Sewajarnya, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak sepatutnya diangkat sebagai sesuatu yang rasmi. Saya bukan resis, cuma saya terfikir. Geli-geleman juga, saudara. Kerana semua orang tahu ingredient ataupun bahan utama bakut teh yang disebut-sebut tu, saudara, ia memang popular di kalangan warga bukan Melayu, bukan Islam. Tapi dalamnya ada daging, ada lemak khinzir. Lawyer tekak kita, saya. Jadi timbul persoalan di hati saya. Apakah isu ini juga merupakan punca tercetusnya sengketa? Ini pun tak tahulah. Saya bersangka baiklah. Sebab mungkin gamaknya Ketua Pengarah tak bersetuju gamaknya. Tapi tak tahulah. Saya mengharapkan bukan isu itu. Tapi bagaimanapun, bila kita menyantuni soal apa yang ada berlaku di Kementerian Pelancongan, saudara, saya agak sedih. Dan semalam, kemarin juga saya dah nyatakan, saudara. Dan hari ini, apabila Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar, yang ditamatkan perkhidmatannya berkuat kuasa 20 Februari yang lalu. Kata 24 Februari, besok lah, saudara. Besok, hari ini 23, besok hari ini lah. Katanya, berita penamatan tersebut begitu mengejutkan buat dirinya kerana beliau telah berkhidmat selama 36 tahun dalam industri pelancongan. Jadi, mestilah saya sedih, mestilah saya kecewa
kerana ini adalah pengakhiran perkhidmatan saya sebagai penjawat awam. Dia katanya, saya orang lama dalam industri ini. Ada pengalaman dan kelayakan. Saya tak tahu di mana kesalahan saya. Tapi mungkin menteri ada jawapan di sebalik semua itu. Kerana semua orang tahu bagaimana media melaporkan Datuk Amar didakwa ditamatkan perkhidmatannya. Dan difahamkan ia berikutan beliau tidak sehaluan. Katanya lah dengan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing. Penamatan itu berdasarkan surat yang tular di media sosial bertarikh 22 Februari memaklumkan berhubung perkara tersebut. Jadi mengulas punca penamatan itu, Tok Amar berkata sebagai kakitan kerajaan yang telah lama berkhidmat, beliau merasakan telah pun melakukan tugas mengikut prosedur dan tata cara yang betul. Jadi mungkinlah ada separuh atau setengah perkara yang menteri minta saya buat begitu begini. Bagaimanapun kita kena faham, menteri ini bukan kaki tangan awam. Kadang-kadang dia tidak faham. Jadi saya perlu tegur, saya perlu nyatakan. Jadi Tok Amal menjelaskan bahawa bermula Isnin ini, beliau tidak akan bertugas sebagai Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia. Kerana surat itu adalah pada hari Isnin. Kata surat itu dia ditamatkan kontraknya, tamatkan jawatan itu. Jadi kata selepas 26 Februari ini saya bukan lagi Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Menteri telah lantik Ketua Pengarah yang baru. Saya difahamkan akan ditugaskan sebagai timbalan Ketua Pengarah Perancangan. Jadi dia sedihlah kerana orang akan melihat ini sebagai satu penurunan pangkat bagi saya daripada Ketua Pengarah kepada timbalan Ketua Pengarah, katanya. Jadi kesan daripada isu yang semakin ribut di media sosial saudara, wujudlah macam-macam orang pihak dan Presiden Kesatuan Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Saudara Alwi Shakir Abdullah, dia berkata cadangan berkenaan perlu diadakan, iaitu diwujudkan Tribunal Penjawat Awam supaya dapat dijadikan sebagai platform yang boleh digunakan untuk representasi diri jika perlu berlaku penganiayaan terhadap mereka. Jadi Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancong KPPL PPPM berpandangan isu itu merupakan satu perkara serius terhadap penjawat awam kerana berdasarkan tarikh surat dikeluarkan serta tarikh kuat kuasa iaitu 5 hari. Ia merupakan tarikh yang teramat singkat. Jadi ia mengundang imej dan persepsi tidak baik terhadap mana-mana pihak yang menghadapi situasi tersebut. Sebelum ini, Amar didakwa ditamatkan perkhidmatan berkuat kuasa Isnin depan. Difahamkan ia berikutan beliau didakwa tidak sehaluan dengan Menteri Pelancongan. Penamatan itu katanya berdasarkan surat yang tular. Jadi KPPL PPM mengambil pendirian bahawa perlu ada satu tempoh masa yang lebih adil diberikan agar keharmonian dikekalkan. Bukan saja di peringkat agensi, malahan dalam kalangan penggiat industri. Jadi sebab itu katanya kesatuan berpandangan satu perkeliling atau arahan berkenaan pertukaran, peminjaman atau penamatan tanpa sebab yang munasabah seperti ini perlu diwujudkan klausa berkenaan tempoh masa notis sekurang-kurangnya sebulan atau lebih. Kerana ia bertujuan untuk mengelakkan perkara tersebut berulang. Pada yang sama, LB menjelaskan bahawa KPPL PPM bersedia bertemu dengan Keng Sing dalam tempoh masa terdekat bagi mendapatkan pencerahan berhubung perkara tersebut. Belum apa-apa lagi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing pula menjelaskan. Dia kata sebab Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancong Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar diturunkan pangkat kerana gagal mencapai prestasi kerja yang ditetapkan sebagaimana dilaporkan oleh media. Jadi kata Keng Sing, banyak peluang telah diberikan kepada Amar manakala beliau punya ijazah Doktor Falsafah dalam pelancongan. Jadi Amar tidak dipecat atau ditamatkan perkhidmatan seperti yang dakwa kata Tiong Sing. Jadi saya bimbanglah, saya sudah beri banyak kali peluang dan nasihat. Bukan saja saya tapi atas pelancong-pelancong. Tapi saya tak tahu sama ada dia tidak ada idea atau dia tidak tahu macam mana nak buat kerja.
Bila tidak boleh perform, saya mesti tukar, kata menteri. Jadi saya difahamkan Ketua Pengarah JPA sepatutnya dapatlah segera menguraikan kekusutan ini. Kerana nampak gayanya bahawa pelantikan amal ini sebenarnya tertakluk kepada Jabatan Penginawatan Awam JPA. Sebab itu hari ini dah QPAC mula campur tangan. Bila QPAC campur tangan, lagi berselaru saya. Saya nampak ini sudah jadi isu besar. Kesatuan Sekerja Kakitan Kerajaan QPAC mula menuntut penjelasan daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Teng King Sing berhubung isu penamatan perkhidmatan Ketua Lembaga Pengarah Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffur. Jadi presidennya Datuk Dr. Adnan Mat. Dia berkata, notis penamatan yang dikeluarkan pada Khamis lalu dan berkuat kuasa hari ini dilihat amat singkat dan mengejutkan. QPAC katanya perkara itu boleh menimbulkan. Jadi QPAC berpandangan perkara itu boleh menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan pihak berkepentingan, terutama penggiat industri tempatan. Walaupun katanya kuasa melantik Ketua Pengarah LPPM itu adalah di bidang kuasa menteri. Namun tindakan seperti itu dilihat boleh menimbulkan suasana tidak harmonis di antara anggota pentadbiran dan penjawat awam. Suasana keharmonian dan kebersamaan ini perlu dijaga, apatah lagi dengan usaha untuk mencapai sasaran ketibaan 27.3 juta pelancong luar tahun ini yang memerlukan kerja berpasukan, katanya. Jadi menurut Adnan, kebersamaan antara anggota pentadbiran dan penjawat awam wajar diharmonikan dengan suasana semak dan imbang agar sistem pentadbiran kerajaan dapat mencapai matlamat dan memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Jadi keharmonian tidak wujud sekiranya isu kebersamaan ini seringkali dipertingkahkan. Jadi sebagai anggota pentadbiran katanya, kena ingat, anggota pentadbiran datang dan silih berganti. Yang tinggal adalah penjawat awam. Maka pengalaman penjawat awam dan idealisme ataupun pendekatan yang hendak dibawa oleh anggota pentadbiran yang silih berganti perlu digabungkan dengan sebaik mungkin. Jadi anggota pentadbiran itu maksudkan menteri lah saya. Ini bagi menghasilkan mutu dan kualiti perkhidmatan yang terbaik bagi sesebuah organisasi dalam memberi khidmat bakti kepada negara. Jadi dalam kenyataannya, Tok Adnan menambah keadaan yang wujud seperti dihadapi oleh isu penamatan Ketua Pengarah LPPM ini dapat dielakkan jika kedua pihak mengambil pendekatan yang berhemah bagi mencapai solusi yang terbaik. Dia katanya, kerana ini akan memberi gambaran atau persepsi yang kurang baik kepada kerajaan seolah-olah tiada kebersamaan dalam sistem pentadbiran kerajaan bagi sesebuah kementerian. Sama ada kementerian, jabatan ataupun agensi. Jadi kita memahami sebagai seorang menteri katanya, beliau punya kuasa. Tapi adakah tindakan penamatan itu dilihat jalan yang terbaik dalam merungkai isu yang dihadapi? Apatah lagi beliau sering kali kelihatan sebagai figura yang kerap terpalit dengan isu-isu yang berkisar tentang pelanggaran kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam sistem pentadbiran kerajaan semasa. Jadi sebagai sebuah kerajaan madani yang mempertahankan prinsip dan nilai yang baik seperti ihsan dan kebersamaan, wajar kita menunjukkan contoh yang baik agar pemikiran rakyat tidak celaru dengan tingkah laku yang tidak enak untuk mereka. Dan menambah, sekiranya perkara ini benar berlaku, terdapat pihak yang boleh dirujuk sebelum kuasa pemutus digunakan. QPAC merasakan perlu ada pihak ketiga yang menjadi penasihat dalam memastikan situasi yang adil lagi sama dapat dipraktikkan pada masa hadapan sebelum sesuatu keputusan dapat dilaksanakan. Jadi, jika pengguna boleh pergi ke bahagian tribunal, pengguna untuk menyelesaikan masalah mereka, maka penjawat awam juga ada baiknya jawatan kuasa yang bersifat sebagai tribunal, sebagai pihak ketiga diwujudkan. Dan sekaligus dapatlah menangkis tanggapan yang kurang baik
terhadap imej penginapan awam, kerajaan serta keseluruhannya. Tambahan pula, pendekatan yang diutarakan oleh tonggak utama dalam perkhidmatan awam negara kita, iaitu Ketua Susun Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Dan kedua mereka juga telah pun menyatakan mahu mewujudkan pelaksanaan sistem penilaian deep dan hemat untuk meletakkan penjawat awam agar lebih ke hadapan dalam memastikan sistem penyampaian kerajaan sentiasa berada pada landasan dan petunjuk prestasi utama KPI yang betul dan seiring dengan pemerintahan semasa negara. Jadi, negara pernah berada dalam sistem pentadbiran yang mana hanya penjawat awam yang terus mentadbir. Tiada anggota pentadbiran di dalamnya. Tapi penjawat awam adalah benteng negara pada ketika itu bagi memastikan negara berada dalam keadaan stabil dan terus produktif. Janganlah, katanya, habis madu sepah dibuang. Kebijaksanaan dan musyawarah adalah pendekatan terbaik bagi kedua belah pihak dan gunakan sebaiknya agar kebersamaan dan persekitaran yang harmoni dapat kita capai untuk bersama-sama membina sebuah negara bangsa yang hebat dan disegani. Jadi, sebagai organisasi yang mewakili penjawat awam, QPAC amat terkesan dengan isu yang berlaku pada masa kini dan berharap agar tampuk kepimpinan negara dapat mengimbangi keadaan ini supaya tidak menjadi barah kepada penjawat awam. Saya melihat bahawa keadaan ini bukan boleh semalam saya dah teruskan, saya dah katakan, kemarin pun saya katakan, ini seolah time bomb yang akan meledakkan hubungan keakraban antara penjawat awam dengan pentadbir. Pentadbir terdiri daripada kalangan ahli politik, pak-pak menteri, mereka membuat dasar, pelaksana dasar adalah penjawat awam. Jadi sepatutnya jangan diwujudkan perbalahan ataupun suasana yang tidak harmonis antara kaki tangan kerajaan dengan pak-pak menteri. Inilah keadaannya. Saya haraplah bahawa kerajaan Madani dapat menghalusi persoalan ini secara mantap, secara tuntas supaya negara terus maju ke hadapan. Di saat kita menghadapi suasana kelembapan ekonomi dunia, jangan wujudkan, jangan izinkan berlaku sesuatu yang tidak baik ataupun hubungan yang tidak harmonis antara kaki tangan kerajaan dengan pihak pentadbir. Saya cuma menyuarakan harapan dan pandangan rakyat, saudara. Baik, saudara, satu benda yang agak, ini saya nak jelaskan juga. Pada hari ini saya melihat bagaimana laporan di Berita Harian. Ini yang perlu ditangani. Sebenarnya, apabila Berita Harian menyiarkan tentang pembelian kediaman di sebuah projek perumahan di Batu Gajah. Apabila mereka tanya mengapa belum menerima kunci kediaman rumah yang dibeli walaupun projek berkenaan sudah siap lebih setahun. Ini perlu dilihat di mana silapnya. Jadi terdapat sekumpulan daripada mereka yang mewakili keseluruhan 54 orang pembeli sebuah blok apartmen. Dalam projek perumahan tersebut, mereka berhimpun secara aman di hadapan pejabat pemaju untuk menuntut kunci rumah mereka agar diserahkan segera. Berbenarnya saya perlu jelaskan, mereka ini majoritinya adalah kaki tangan kerajaan dan mereka mendakwa cukup terbeban kerana mereka terpaksa membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan yang dibuat walaupun rumah yang dibeli masih tidak boleh diduduki. Jadi selaku jurucakap kumpulan tersebut, Saudara Muhammad Nur Tarmizi Zainal, dia kata dia mendakwa bahawa rumah di situ juga telah pun dicerobohi dan diduduki oleh warga asing secara haram dan dipercayai mereka ini adalah pekerja pembinaan projek lain yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Beliau merupakan bapa anggota tentera. Dia kata bermula hujung November 2022, surat memaklumkan serahan kunci milikan kosong diterima daripada pemaju walaupun projek belum mempunyai sijil perakuan siap CF, saudara, dan pematuhan CCC seperti hasil semakan dibuat dengan Majlis Daerah Batu Gajah. Jadi, setelah itu, satu laporan polis telah dibuat pada 17 Disember 2022 selepas pemaju memaklumkan
tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan rumah jika pembeli tidak mengambil kunci dalam tempoh 30 hari. Dan ia disusuli oleh laporan berikutnya pada 13 Oktober 2023 kerana pemaju masih gagal mengumumkan CCC yang sah. Dia katanya lembaga pembiayaan perumahan sektor awam, saudara, mereka kita kerajaan dan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam katanya sudah pun melangsaikan bayaran pada pemaju pada Oktober lalu kerana percaya projek tersebut sudah siap dan sedia untuk penyerahan milikan kosong. Jadi menurut Saudara Mak Nur Tamizi, beliau juga sudah membayar lebih RM60,427 ansuran rumah itu melalui potongan gaji sejak lebih 3 tahun lalu. Beliau terbeban dengan bayaran ansuran bulanan kira-kira RM1,400 bagi rumah yang berharga RM220,000 itu. Ada juga seorang pembeli saudara, iaitu saudara anggota tentera Abdul Mukmin Muhammad. Katanya perumahan itu telah pun dicerobohi oleh warga asing yang disedari sejak November lalu. Ada warga asing yang menceroboh dan di 2 rumah kosong di situ yang dikuatiri akan menjejaskan keadaan kediaman tersebut. Jadi Berita Harian Berita Harian kabarnya masih berusaha untuk mendapatkan maklum balas pemaju projek perumahan tersebut. Saya harapkanlah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani diharap dapat membantu persoalan ini. Yop, kena ingat Yop, hayati ungkapan titah Tuanku Sultan semalam semasa merasmikan sidang Dewan Undangan Negeri. Tuanku mau melihat rakyat sentiasa terbela. Ya, saya harapkanlah agar persoalan ini dapat diusaikan. Sebab yang membeli rumah kaki tangan kerajaan melalui skim pembiayaan kaki tangan kerajaan. Duit dah bayar habis oleh kerajaan dan mereka terpaksa bayar bulanan, tapi rumah pun diduduki oleh pendatang asing dan masih belum dapat kuncinya kerana tak ada CF ataupun sijil sah kependudukan. Itu gambarannya. Saya melihat ada unsur-unsur yang boleh disiasat oleh SPRM. Saudara, jangan lupa malam besok saudara, saya mengundang yang bahagia ini Duta Besar Palestin ke studio saya untuk berbicara tentang air mata di bumi Ambia. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hayatilah satu video klip yang dikirimkan kepada saya tentang bagaimana usaha sedang dilakukan oleh UMNO untuk mendapatkan tanda tangan mohon agar ada ihsan istana. Kita satu bangsa.